Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Kita sampai muka surat 31. Tajuk besar dia Tatmimul Faedah, kesempurnaan faedah, iaitu suatu yang amat berguna yang sebahagian daripada manusia ini tak ambil berat. Itu yang kita faham daripada tajuk tu. Dan kita dah baca dan kita sambung, iaitu baris yang ke-11 daripada bawah. Saya kira kita akan baca insya-Allah baris yang ke-11 daripada bawah. Iaitu sebuah ayat yang dipetik daripada surah Sad, iaitu ayat yang ke-26. Maka berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan ayat tu ada sambungan lagi. Jadi kita baca yang tu dulu. InsyaAllah habis pada kita baca terjemahan dia, kemudian sikit kupasan dan kita sambung ayat tu bagi habis. Ayat tu tak habis kat situ. Ayat 26 surah Sad. Baik. Ya Daud, hai Daud, maksudnya Nabi Daud alaihi salam. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Bahwasanya kami, situ maksudnya Allah. Kami di sini maksudnya Allah. Jadikan dikau khalifah pada muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenarnya. Maksudnya hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan jangan mengikut hawa nafsu, maka jadi sesat engkau daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi setakat itu ayat yang kita baca dan setakat itulah terjemahan dia pun. Baik, cuba kita memahami. Yang pertama sekali, Daud yang disebut di sini, iaitu Nabi Daud alaihi salam, daripada kalangan Nabi Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Nabi Daud alaihi salam. Kemudian, ada perkataan khalifah kat situ, maksudnya pemimpin. Allah Ta'ala lantik Nabi Daud sebagai pemimpin. Dan bila sebut kata pemimpin, umumnya semua kita ni pemimpin. Sebab Nabi sendiri sebut, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Saya tak ada apa? Tak ada, saya seorang-seorang. Hang pimpin badan hang sendiri. Bila dah Nabi kata pemimpin, tak ada siapa boleh nafi. Saya kerja biasa je. Dah lah, hang ada anggota, ada keluarga tak? Dia kata, setakat ni isteri seorang.
Yang tak beristeri pun, yang tak berkeluarga pun, dia pimpin diri dia. Apatah lagi kalau dah berkeluarga, main ada anak pula, dia tak anak seorang tapi main dengan cucu ramai pula. Tak apalah, so duk sembang banyak yang tu. Ceritanya kita ni adalah pemimpin. Itu umum, apatah lagi lah apabila ada kalangan kita yang dikhususkan. Ada jawatan-jawatan tertentu daripada bawah sampai ke atas. Maka kalau kita fikir, kita ni sebagai pemimpin pada tubuh kita, dan setiap yang kita pimpin akan dipersoalkan bagaimana mereka yang banyak jawatan. Dan jawatan pula bukan yang kecil-kecil. Hampa buat elok-elok, hampa tunggulah. Dan segala soalan-soalan yang akan diajukan minta selamat menjawab. Kan? Seumpama kita yang duk jaga tubuh kita sendiri pun minta selamat menjawab. Baik. Kemudian Nabi Daud alaihi salam sememangnya antara Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dia memimpin kaum dia. Memang dia ni bukan setakat Nabi dan Rasul, bahkan dia ni juga ada takhta pemerintahan. Yang kemudiannya diwarisi oleh anak dia Sulaiman. Yang semua kita tahulah Nabi Sulaiman tu, kan? Macam-macam kelebihan dia. Arah segala jin, arah segala hayawan, sampai angin pun dia boleh arah. Pusing sini, pergi ke sana, mai ke sini. Boleh kat kita seronok. Kan? Boleh duk kontrol angin. Nampak duk titik-titik kan, gelap. Angin bawa lah. Pergi belah sana, kita ni tak hujan. Macam tu kan. Tapi macam ni punya hati, perangai macam ni Allah tak bagi. Lingkup dunia. Kan? Allah bagi yang macam tu kepada mereka-mereka yang berhati mulia, ada perasaan, kan? Hanya patuh kepada perintah Allah, tidak kepada hawa nafsu. Namun mereka ini tetap diuji. Siapa dia? Para nabi dan rasul. Maka di sini yang kita baca, Allah perintah kepada Nabi Daud alaihi salam, apabila kamu sudah ada kuasa memerintah, maka hendaklah kamu berhukum bil haq, bermaksud dengan hukum Allah. Kalau yang Allah Ta'ala tak suruh, jangan buat. Itu nak buat apa? Apa yang Allah Ta'ala suruh, itu bermaksud al-haq. Itu perintah yang pertama. Dan yang kedua, wala tattabi'il hawa. Jangan mengikut hawa nafsu. Maksud sini, iaitu yang keluar daripada patuh syariat. Jangan sesekali. Kan? Bukan kata nafsu tu tak elok semua. Jangan duk kata nafsu ni karut ni. Kita kalau tak ada nafsu susah. Kan? Makan pun perlu kepada nafsu. Jalan pun perlu kepada nafsu. Sembang pun. Ingat tak ada kait dengan nafsu ke? Aku nak doa malam ni, minta Allah Ta'ala cabut nafsu. Hai, jangan. Kan? Tapi maksud di sini nafsu yang menyimpang. Nafsu yang tidak patuh syariat. Sekiranya begitu, fayudillaka an sabilillah, maka sesatlah kamu daripada jalan Allah. Dan kita cuba sambung, kita tengok. Ayat ni kita dah sebut tadi, bukan setakat itu, bahkan ayat ni ada lagi sambungan. Surah Sad ayat 26. Apa sambungan dia? Innal ladzina yudhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang yudhilluna an sabilillah, sesat daripada jalan Allah. Antaranya iaitu tadilah tidak patuh syariat. Allah kata lain, dia buat lain. Allah suruh lain, dia buat lain. Ini adalah orang yang menyimpang, yang sesat daripada jalan Allah. Lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang teramat pedih. Seronoklah kat dunia.
ke sana kemari mengikut hawa nafsu, sehingga yang teruk hawa nafsu menjadi Tuhan mereka. Sekiranya kalau tidak bertaubat, mati tak bertaubat, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang teramat dahsyat, syadid teramat dahsyat. Bima nasu yaumal hisab, dan mereka ini adalah golongan-golongan yang lupa akan adanya hari kebangkitan, hari hisab, hari perhitungan amalan. Kalau sentiasa kita ingat ada hari perhitungan amalan, ada mahkamah padang mahsyar, kita tak buat sesuatu yang menyimpang daripada jalan Allah. Jadi ini peringatan untuk kita juga. Kan? Ayat tu mula tu tuju kat Nabi Daud. Tapi ianya juga kepada kita, apatah lagi kita sebut tadi, kita juga adalah pemimpin. Kan? Ada orang anak 3, ada orang anak 5, ada orang anak 7. Kita tak ada, kahwin tak ada. Tak ada anak, Allah tak bagi. Ada bini. Kena pimpin dia. Nak pimpin buat apa? Dia kuat lagi. Bukan pimpin maksudnya macam orang yang tak larat jalan, yang lemah, mau papah dan sebagainya. Bukan yang tu. Yang tu pun dialah juga apabila dia uzur. Kan? Masuk di sini, iaitu lepas tak fardu ain dia. Dia reti baca Quran tak? Reti semayang tak? Siapa dia? Isteri lah. Isteri kita ni. Lah Ustaz, yang tu pun kita nak ambil tahu. Wajib tu, bukan makruh ambil tahu. Wajib ambil tahu. Loh Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Perempuan saya dia mayang ke tak? Jangan sampai macam tu. Sebab kita dah sebut dah dulu. Masa kita duk baca kitab Munyatul Musalli kat tengah tu, kita dah sebut dah. Satu Tok Bilal tu, dia sembangkan saya. Ni bukan dengar khabar angin, kok-kok jauh. Kita pun dapat daripada kawan. Tuan tubuh sendiri. Mai jumpa saya kat rumah saya, mai sembang. Saya terkejut Ustaz. Baru saya tahu isteri saya, anak-anak saya tak sembahyang. Lepas daripada 20 tahun. Dia terkejut, tak tahu mereka ni sembahyang. Tak tahu sembahyang ke tidak. 20 tahun. Bukan kata 2 hari. 2 hari pun macam tak patut. 2 hari. Ang kahwin dengan dia bila? Marin dulu. 2 hari. Lebih kurang kan? Marin, sehari. Marin dulu. Contoh macam Jumaat. Rabu. Rabu saya kahwin dengan dia. Rabu, Khamis. Jadi hari ni Jumaat. Pasal kalau 2 hari, kita tahu isteri kita semayang ke tak. Kan? Kalau dia tak boleh semayang, dia habaq abang. Uzur. Uzur, saya tak semayang. Kan? Kalau dia semayang, tak apalah. Kalau dia tak semayang, kita ajak dia semayang. Kita mengaji ni. Kan? Kalau kita tak boleh buat kat surau masjid, hidupkan jamaah di rumah. Takkan tak boleh nak ajak isteri kita. Takkan kot. Saya tak tahulah orang lain. Tapi saya rasa macam pelik lah. Pelik. Dalam sehari 24 jam, campur pula 24 jam yang kedua, 48 jam. Tak tahu isteri semayang ke tak? Yang ni dah. Bukan 2 hari. 20 tahun. Yang ni lagi kita terkejut. 20 tahun. Tak apa, tak layan cerita. Dan cerita tu saya pernah sebut dah. Di sini dulu. Begitu. Baik. Itu satu. Berkaitan dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Daud alaihi salam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi